Petang ni kita sambung lagi kuliah tadabbur ayat 275 muka surat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Setelah daripada Allah SWT menyebut ayat-ayat berkenaan dengan infak, kita baca ada 3 muka surat berkenaan dengan infak. Jadi Allah Ta'ala lanjutkan lagi selepas daripada infak ni riba sebagai satu perbandingan kepada orang mukmin, kepada ummah muslimah. Yang mana riba ni berbeza sama sekali dengan infak. Jadi infak tu letaknya macam cahaya. Orang-orang yang Allah SWT kenal wali dia, maka mereka dengan sukarela infak. Adapun wali syaitan, wali taghut ni, mereka terlibat dengan riba. Jadi riba ni ibarat kegelapan. Jadi sebab itulah kita baca ayat bawah ni, ayat 257 tu bandingnya orang taghut, orang yang Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai wali, mereka tu keluar daripada zulumat kepada cahaya. Orang yang ikut taghut ni kegelapan, daripada cahaya kepada kegelapan. Jadi lagu itulah juga orang yang terlibat dengan riba. Riba ni kegelapan. Sebab apa? Sebab riba ni kezaliman. Nabi SAW dalam hadis kursi, Nabi SAW meriwayatkan dari Allah SWT, az-zulmu zulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari akhirat. Jadi wali Allah Ta'ala dia sentiasa infak, tetapi taghut ini orang-orang yang bila mana dia terlibat dengan riba, sebenarnya dia perang dengan Allah Ta'ala. Jadi dalam hadis kursi yang lain Allah SWT ada sebut, man adali waliya, sesiapa yang memusuhi wali aku. Jadi riba ni juga orang yang terlibat dengan riba ni mana orang yang percaya dengan pujukan syaitan. Syaitan, orang infak syaitan akan kata fakir. Orang hak riba ni syaitan kata kamu akan kaya. Dan syaitan kata lagi riba ni halal juga, seperti mana jual beli halal. Begitu juga melalui infak ni seseorang itu jadi dermawan, murah hati. Dia rela memberikan harta dia kepada orang lain walaupun tak ada pulangnya, sedikit abu tak ada bila infak. Tetapi orang yang riba ni dia tamak halaba, cinta kepada dunia, yang mana dia bagi kat orang, tapi dia nak bukan setakat pokok tu, dia nak dengan bunga. Silap-silap bunga tu besar pada pokok pula. Itu kezaliman riba. Jadi bila begitu, patutlah Allah Ta'ala kata alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yaqumu, dia tidak akan bangun, mereka seperti bangunnya orang yang dirasuk oleh syaitan, terhoyong-hayang, kerana dia telah diganggu oleh syaitan. Macam orang gila lah. Orang gila dirasuk oleh syaitan, kecek ngapu gapo semua tu, buat sesuatu yang luar daripada kawalan mental dia. Lagu itulah sebenarnya hakikat orang yang memakai riba. Jadi Allah SWT sebut alladzina ya'kuluna riba, makan riba. Jadi sebut makan riba ni sebagai menyatakan bahawa hak dia ambil tu mustahil, hampir mustahil dia akan pulangkan balik pada orang. Maknanya dia ambil riba daripada orang tu, keuntungan dah hampir mustahil dia nak atas balik. Sebab apa? Sebab itu hak dia nak, memang matlamat dia. Dia jadi benda yang hangus. Begitu juga
dia ni bangun macam orang dirasuk oleh syaitan. Sebab yang pertama dia tu memang dirasuk oleh syaitan. Sebab syaitan kata infak kamu akan rugi. Kalau kamu nak untung kamu kena bagi riba. Jadi dia dirasuk oleh syaitan. Dan keadaan dia terhoyo-haya ni sesuai dengan balasan yang mana bila dia menindas orang-orang miskin dengan riba, orang miskin ni nengung. Dia nak cari duit dah, nak cari orang dapat memberi hutang dah. Gelisah, risau dia tu. Tak ada orang nak tolong dia. Ada-adanya ceti. Bantuan segera, kewangan. Lulus segera, macam-macam. Dah. Ada dalam agama tu kita. Tu bagi riba belaka tu. Jadi mereka bila nak bayar lah gitu juga. Pusing tak. Akhirnya ada hak bunuh diri. Jadi orang yang makan riba ni, dia yang menyebabkan fakir miskin tadi dalam keadaan tak tentu arah kehidupan dia, maka Allah Ta'ala hukum sama seperti itu juga, malah lebih dahsyat lagi. Illah dia, sebab dia hukumnya lagu tu zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka kata jual beli ni hanyalah seperti riba, tak ada beza. Riba dengan jual beli sama aja. Jadi mereka menghalalkan riba yang mana Allah Ta'ala haramkan. Jadi mereka kata lagu ni sebenarnya mereka making yang tak betul. Sebab tak sama. Tak sama tu Allah Ta'ala kata wa ahallallahu al-bai'a. Jual beli tu Allah Ta'ala halalkan, riba Allah Ta'ala haram. Itu secara nas. Riba tu haram secara nas, maknanya Allah Ta'ala bagi tahu tak sama. Dan kita boleh fikir berdasarkan kepada akal. Tak sama riba dengan jual beli ni. Sebab apa? Sebab orang jual beli, dia nak dapat keuntungan, ada margin keuntungan tu dengan modal dia, lepas tu orang nego ni dia ada risiko. Ada untung, ada rugi, dia kena tunggu. Belum tentu lagi dia dapat keuntungan kalau dia nego. Kalau nego pasar Ramadan ni gelak-gelak ni pusing. Takut orang tutup kedai. Lerak air, tak laku. Jadi dia tu kalau dapat keuntungan, dia berhak dapat. Sebab apa? Sebab sebagai kita kata sesuai tu risiko hak dia tanggung. Risiko hak dia tanggung. Al-ghunmu bil ghurmi. Dalam kaedah kata keuntungan tu berasaskan kepada kemungkinan kerugian. Satu lagi, kalau kata riba ni dia tak sama dengan jual beli. Sebab apa? Sebab riba ni dia ada jaminan. Keuntungan tu memang dia jamin. Dia tak payah buat kerja apa, dia hanya bagi piti dia kau dia. Kalau kata dia bagi utang 1,000, dia kata saya nak 1,000 berserta dengan bunga dia 100. Jadi 100 tu pasti dia dapat. Pasti dia dapat. Jadi dia tak payah pusing, tak payah gapo. Sebab itulah orang ekonomi kata duit tidak melahirkan duit. Duit tidak melahirkan duit. Yang melahirkan duit adalah modal campur dengan usaha. Orang hak beri riba, dia tidak ada usaha. Jadi Allah Ta'ala halalkan jual beli. Sebab orang tu perlu tanggung risiko, kena waktu ambil modal, susah payah dia tu. Allah Ta'ala haramkan riba. Sesiapa yang telah datang peringatan di mana nasihat berjuru hendak Allah Ta'ala bagi tahu pada dia tentang riba ni haram, maka hendaklah dia berhenti. Sekat, tak ada dah. Falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Maka hak dia ambil dulu sebelum daripada pengharaman riba ni tak apa dah. Dia boleh ambil. Sebab hukum belum tiba, melainkan pada waktu tu. Jadi faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, hak mana telah mari, yakni hukum pengharaman riba ni baru mari. Jadi bila sapa kepada dia, dia kena berhenti. Adapun hak riba dia ambil sebelum daripada turun ayat ni, maka itu Allah Ta'ala tak ambil kira. Allah Ta'ala maafkan, tak apa. Wa amruhu ila Allah, dia urusan dia tu terserah kepada Allah Ta'ala. Maknanya lagu mana dosa dia tu terserah kepada Allah Ta'ala. Kalau dia rasa dia nak bertaubat dan dia rasa nak pulangkan balik dengan kemurahan hati dia, molek lagi.
Wa man 'ada, sesiapa yang kembali semula kepada muamalah secara riba ni, dah. Walaupun ada peringatan daripada Allah Taala, faulaika ashabun nar, mereka ni ahli neraka. Hum fiha khalidun, mereka tidak akan keluar daripadanya kekal. Sebab apa? Sebab dia menghalalkan, melanggar ketetapan Allah SWT. Sebab jelas dah mauizah daripada Allah SWT pengharaman riba. Jadi sebenarnya pengharaman riba ni bukan baru berlaku untuk syariat umat muslimah ni. Ada dah dalam syariat Taurat, syariat Nabi Ibrahim daripada dulu lagi. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Jadi Allah Ta'ala menghapuskan, maknanya orang yang mengharapkan riba itu sebagai keuntungan kepada dia, sebenarnya Allah Ta'ala telah menghapuskan riba itu. Maknanya riba itu sendiri haram di sisi Allah Ta'ala, dan hasil daripada riba pun Allah Ta'ala hapuskan keberkatan, kebaikan, walaupun dia anggap untung. Tetapi wa yurbis sadaqat, Allah Ta'ala menyuburkan, mengembangkan sedekah-sedekah. Maknanya sedekah tu luas, cara nak sedekah luas, keberkatan daripada sedekah pun banyak juga. Dan Allah Ta'ala tidak suka kepada setiap orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Kufur ni dengan mana dia telah menghalalkan riba. Dia waktu tak apa riba halal. Ingat, jatuh kufur, menghalalkan benda yang Allah Ta'ala harapkan. Asim, walaupun dia tidak menganggap halal, tetapi dia terlibat. Dia tahu haram, tapi tak bolehlah kita nak pakai juga. Kereta baru, kereta besar, rumah-rumah besar, tak kira. Dia ambil juga hutang secara riba ni. Asim, berdosa dia, dalam keadaan berdosa. Yang ni kepada orang yang melanggar walaupun dia tahu haram, walaupun dia tidak menganggap halal riba itu. Kemudian innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka melakukan amal-amal soleh, wa aqamus salata wa atawuz zakah, mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala dan tidak ada ketakutan dan kesedihan kepada mereka itu. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, kalau orang itu benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, mereka tidak akan terlibat dengan riba. Mereka tidak akan terlibat dengan riba. Yang ini sebagai berita gembira kepada orang beriman yang menjauhi riba. Ayat ni 277, bisyarah, berita gembira untuk orang beriman yang menjauhi riba. Dan kita boleh nampak juga di sini isyarat daripada Allah Ta'ala. Orang yang memakai riba ni macam mana dia ada iman di sisi Allah Ta'ala, macam mana dia dapat buat amal soleh kebaikan, tolong orang. Sebab dia menindas orang-orang yang lemah, ataupun kita kata dia eksploitasi hajat orang. Dalam keadaan orang tu memang nak kepada pertolongan, sepatutnya dia bagi qardul hasan, pinjaman secara baik. Maknanya modal dibayar dengan modal, tetapi dia ambil kesempatan, dia jadikan hutang itu sebagai satu perniagaan. Sebab itulah kena ingat kerajaan yang bagi lesen, pinjaman berlesen ni. Kalau pinjaman betul-betul qardul hasan, nak tolong orang, tak apa. Tetapi kalau ada selit riba-riba, itu bahaya tu. Bukan tanda orang beriman, dan bukan dia nak buat kebajikan dengan cara lagu tu. Dan orang yang memakai riba ni, macam mana dia sembahyang dalam keadaan dia pakai riba? Macam mana dia bayar zakat dalam keadaan dia pakai riba? Kena fikir molek. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Kepada orang-orang beriman, Allah Ta'ala kata bertakwalah kepada Allah.
Wazaru ma baqiya minar riba, hendaklah kamu tinggalkan baki riba. Kalau ada lagi riba, dah orang itu tak bayar lagi, maka jangan ambil. Orang riba tu jangan ambil. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman, maknanya iman kamu itu sebenarnya menghalalkan iman kamu itu akan mengharamkan riba. Maknanya kamu tak akan berani ambil riba. Jadi kamu hanya ambil setakat modal kamu. Dan bila Allah Ta'ala kata sebelum perintah wazaru tu tinggalkanlah riba, tinggalkanlah riba, Allah Ta'ala dahulukan dengan perkataan takwa. Maknanya kamu kena bertakwa, barulah kamu dapat tinggalkan riba. Dan tinggalkan riba tu, perintah tinggalkan riba tu dia dikepit dengan dua. Pertama, bertakwalah, perintah bertakwa, kemudian in kuntum mu'minin. Jadi kalau orang tu bertakwa kepada Allah Ta'ala dan dia benar-benar beriman, maka dia dapat meninggalkan riba. Jadi nak ayat kepada kita bahawa nak tinggal riba ni payah, sukar. Dah, terutama orang kerja lah. Sebab riba ni kita jangan kata orang hak antara dua yang berakak tu, hak mana menyokong sistem riba tu, dia macam agak lah. Agak hak mana bawa ide perah, tolong harta, tolong bayar, tolong belanja walaupun dia tak minum, hak mana terlibat. Agak tu sistem. Jadi bila sistem ni dia banyak organ-organ dia tu. Riba ni lagu tu juga sistem. Budak-budak hak atas dalam ragam motor kita, buh di wiper kita tu, sebahagian daripada sistem. Tak betul hijab lagu tu. Sebahagian daripada riba. Jadi kalau benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia akan jaga berlaku. Jadi macam mana riba tu orang boleh menjauhi? Bila dia letak iman dan takwa, dia memelihara diri dia takut kepada Allah Ta'ala. Jadi bila orang tu melazimi takwa, meneguhkan iman, maka dia dapat tinggalkan takwa. Takhwif, amaran dari Allah Ta'ala di dunia. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak bertindak seperti mana yang Allah Ta'ala arahkan, kamu masih lagi ambil riba, tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala, tidak mengukuhkan iman kamu, fa'zanu, terimalah, ketahuilah Allah Ta'ala istihar perang. Mana Allah akan istihar perang, Allah dan Rasul akan istihar perang terhadap kamu. Mana kita menentang Allah Ta'ala. Sebab itulah bila perang ni, bila perang, kata perang ni dia banyak mujahidin, ketua dia, kerajaan yang melancarkan jihad. Maka hak riba ni sebenarnya dia lawan kerajaan Allah Ta'ala, lawan Allah Ta'ala. Mana benda tu sistem, ramai terlibat. Sebab itulah kalau kita kata saya kerja di bank konvensional, lepas tu saya nak kerja mana kalau saya berhenti, mana dia berat tu. Kalau dia takwa pada Allah Ta'ala, dia akan berhenti lama. Tapi bila tidak ada takwa, dia kata no, awak kita ni mangsa sistem. Jadi dia kena keluar daripada sistem. Pitih hak kita ada dalam riba, kita buat tubik. Sebab kalau ada kau nyawa sistem tu. Jadi kena hapuskan. Jangan terlibat. Wa in tubtum, kalau kamu bertaubat kepada Allah Ta'ala, falakum ru'usu amwalikum. Kamu masih boleh mendapat modal kamu, duit pokok kamu. La tazlimun, kamu tidak menzalimi. Yani kamu tidak menzalimi orang yang buta dengan kamu, dengan cara kamu ambil lebih daripada modal kamu bagi. Wala tuzlamun, dan kamu tidak dizalimi. Maknanya tetap kamu dapat modal kamu, 100,000 kamu tadi. Jadi kamu tidak zalim orang dengan ambil 100 tambah atas 1000, dan kamu tetap mendapat 1,000 kamu tu, kamu tidak dizalimi. Maknanya undang-undang Allah Ta'ala ni adil. Jadi mengapa Allah Ta'ala istihar perang? Sebab perang ni sebab nak lawan orang zalim. Jadi orang terlibat dengan riba, dia zalim, dia mengekalkan sistem yang zalim. Maka sebab itulah Allah Ta'ala istihar perang. Wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah. Jadi Allah Ta'ala bila dia mengharamkan riba, Allah Ta'ala nak didik jiwa manusia ni.
Mana riba-riba ni dia berkenaan dengan penangguhan pembayaran. Tak? Dan riba ni dia mengambil kesempatan atas orang susah. Wa in kana dzu usratin, kalau orang tu orang yang susah, sempit hidup, fa naziratun ila maisarah. Ai fa alaikum, hendaklah kamu memberi penangguhan kepada mereka sehinggalah mereka ada kelapangan waktu, ada kesenangan harta untuk mereka bayar hutang. Maknanya kita bagi peluang. Satu sepatutnya. Maknanya kita bagi modal saja, dan dari segi ihsan, kebajikan, kita beri tempoh pada dia. Kalau kata kena bayar dalam masa 5 bulan, kita kata tak apa, 10 bulan kita tangguh lagi. Maknanya agama ni diajar kita ni ihsan, buat baik ke orang. Wa anta saddaqu khairul lakum, darjah ihsan yang lebih tinggi lagi, kamu sedekah, kamu halal, itu lebih baik lagi pada kamu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu ganjaran pahala yang berganda-ganda tu. Sebab berganda-ganda ni lagu mana? Dia bermula daripada memberi hutang, kita convert kepada sedekah. Tu hak mahalnya. Jadi agama ajar pada kita ni, kalau nak ganjaran pahala yang besar, jangan kita cepat nak wis sedekah. Jangan cepat nak wis sedekah kepada ni lah orang-orang hak nak pinjam ni. Jadi kita bagi hutang dulu. Dalam hati kita, aku nak sedekah, tapi nak suruh dia ada komitmen tu. Jadi kita bagi dulu dalam bentuk dia berhutang dengan kita. Dan lepas pada tu kita suruh nak bagi sedekah, kita bagi sedekah. Sebab kalau kita daripada awal kita sedekah, dia selalu guna duit ke apa tu, nengung kita. Jadi kita tolong cara bagi hutang dulu, kemudian kita tukar kepada sedekah di ujung tu. Jadi kalau kata kita memberi keluasan, melanjutkan tempoh pada dia tu, itu masih bersifat adil. Masih bersifat adil. Tapi kalau kita tukar kepada sedekah, itu ihsan, budi kita pada dia. Allah Ta'ala kena. Kemudian takhwif ukhrawi. Penting kamu kena jaga hukum ribawi ni, supaya kamu selamat. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, awasilah, jagalah diri kamu di mana hari yang kamu akan balik kepada Allah Ta'ala. Balik pada Allah Ta'ala ni tak ada dah piti-piti tak boleh nak klik, tak laku piti, sebab berpindah dunia, alam berpindah, tak laku dah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian akan disempurnakan pembalasan atas setiap apa yang diusahakan oleh setiap jiwa itu. Wahum la yuzlamun, dan mereka itu tidak akan dizalimi. Maknanya kita ni ada tanggungjawab, ada tanggungjawab atas apa yang kita buat, baik dan buruk. Jadi Allah Ta'ala memberi peringatan kepada ummah muslimah ni supaya ingat, jangan terlibat sama sekali dengan riba ni. Dan kalau kita tengok ayat ni pesanan Allah SWT kepada kita umat muslimah ni, dia dekat-dekat sama dengan penutup pesanan cerita kepada Bani Israel ayat 123. 123. Jadi pesanan tu lebih kurang sama. Sebab apa? Sebab jora riba atas dunia ni Yahudi. Sebab Yahudi ni sama-sama dia tak ambil riba. Halal, haram sama-sama dia, sama-sama Yahudi haram riba. Tapi kalau dia riba dengan umat lain, tak apa. Tu double standard Yahudi. Jadi Allah Ta'ala peringat pada kita, terlibat dengan riba ni takut jadi penganggar umat Yahudi, sedangkan kamu umat muslimah. Jadi sebab itulah pesanan tu hampir sama. Kemudian oleh kerana cerita riba ni tak habis lagi, maka Allah SWT perintahkan berkenaan dengan hukum hutang. Sebab riba-riba ni hutang. Dan hutang ni Allah SWT suruh catat. Sebab bila tak catat hutang, jumlah hutang tu sebenar berapa? Kalau kata peminjam tu bagi kepada kita 1,000 dah, kita kata dia mau bagi kita 800 je.
berarti kita telah zalim kepada dia. Penghutang tu, pemiutang, pemberi hutang pada kita, dia kata 1,000. Dah, 1,000. Kita kata 800. Mana kita buat zalim pada dia. Kalau penghutang tu kata, saya berhutang dengan awak berapa? 1,000. Hak jembui hutang kata, saya bagi 1,500. Jadi dia ambil 500. Tambah riba. Jadi Allah Ta'ala mensyariatkan di sini dalam ayat yang paling panjang. Ni ayat yang paling panjang, SPP ni. SPP ni. Mana satu wasiat yang lengkap. Maknanya berkenaan dengan hukum kena buat dokumen. Berkenaan dengan hutang. Sebab apa? Sebab akan berlaku perbalahan kalau tidak ada penulisan, catatan. Jadi Allah SWT kata, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, bila pada kamu berhutang dengan satu hutang pada satu tempoh yang tertentu, maka catatlah. Jadi penting hutang ni, sehingga Allah Ta'ala beri pesanan dalam satu ayat. Kalau dalam satu ayat ni mana tak boleh pisah. Nak beritahu pada kita bahawa kalau kita berjual beli secara tunai, selesailah. Habislah. Kita jual, kita bayar stokor. Habislah. Tapi kalau kita bayar ansuran, bertangguh, tak. Ataupun tak bayar lagi, kita ambil dia buat balik. Tak sudah, panjang cerita. Di situlah perlu kepada dokumen tu. Surat tu. Jadi penting benda ni untuk elak daripada perbalahan, nak jaga harta, nak jaga hak kita. Jadi di sini ada beberapa hukum. Hukum yang pertama, faktubuh, hendaklah kamu tulis. Hendaklah kamu tulis. Kebanyakan ahli tafsir kata, kebanyakan fuqaha kata perintah tulis ni sunat. Tetapi kalau kita baca ayat ni daripada awal sampai akhir, perintah ni lebih menunjukkan kepada wajib. Maka sebab itulah ulama tafsir di kalangan salaf dahulu seperti Dhahhak kata perintah supaya tulis hutang ni dia jatuh pada wajib, fardu. Bukti dia kita boleh tengok pan ni. Kena tulis. Tulis ni banyak perkataan tulis ni. Jadi penekanan demi penekanan, tak kiralah kita nak kata sunat tulis. Mana penting dokumen tu, kena ada dokumen. Jadi hukum yang pertama iaitu wajib tulis hutang. Tulis gapo? Tulis hutang gapo, tempoh dia kena ada. Ila ajalin musamma tu kena ada tempoh. Butiran perintah yang pertama tulis. Apa nak ditulis? Hutang tu gapo, banyak gapo, dia tempoh dia. Kalau tak ada tempoh bahaya. Bala. Lepas tu hutang ni banyak hutang. Hutang pitih, qarab, hutang pitih. Dah pinjam dulu 100. Hutang. Kita ambil barang, hutang juga. Ataupun jual beli salam. Barang tempoh. Kita nak karipak 100 butir. Karipak iti, tidak iti oksigen lah, iti kari, iti apa, ubi ketai ke, air ke, 100 butir. Spek dia tu, dia punya butiran dia tu jelas. Bila kata jual beli salam ni, gapo nak kita jual beli tu jelas. Jadi kita tepuh dulu dengan mokcik tu, mokcik kiyah tu nak 100, kita bayar kau dia 100 butir. Dalam berapa kita kata karipak saya SL, kita bayar kau dia 100 riak. 100 butir. Jadi bila nak ayat-ayat sekian, jadi tulis tu. Ada ambil gapo? Resip. Gapo panggil invoice kau gapo kau? Ada skeping. Nak bila buku berapa, bayar berapa. Jadi kita kau dulu kau dia. Itu penting. Kena tulis. Kemudian arahan lagi, wal yaktub bainakum katibun bil adli. Patu hak tulis ni, hendaklah di antara kamu ni hak pandai tulis, katib bil adli. Cara dia tulis tu, tulis dengan keadilan. Maknanya bukan setakat dia tu orang yang adil, tapi cara tulis tu adil juga. Jadi sini mari lagi perintah, wal yaktub, hendaklah ditulis. Jadi tak kira kita nak kata sunat. Jadi kaifiat tulis adil.
Allah Ta'ala tidak kata wal yaktub bainakum katibun adil. Tak. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, dengan cara keadilan. Mana dia tu sendiri adil, cara tulis pun adil juga. Hukum yang kedua, wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Dan janganlah orang yang pandai menulis itu, dia enggan, tidak mahu menulis. Tak patut, dia kena tulis. Kama 'allamahu Allah, kama ni dengan makna ta'lil, kerana Allah Ta'ala telah ajarkan kepada dia menulis. Maknanya boleh menulis ni satu nikmat yang besar. Maka tidak sepatutnya seseorang itu tak tulis. Dia tak jadi kerani yang mencatat kutat. Kalau zaman ni lawyer lah. Lawyer je tulis. Tu hukum yang kedua, orang yang pandai nulis kena nulis. Sebab apa? Sebab kebolehan menulis tu adalah ilmu daripada Allah Ta'ala, maka kamu kena bersyukur. Bila bersyukur, inilah cara bersyukur. Falyaktub wal yumlil ladzi alaihi alhaq wal yattaqillah rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Hendaklah dia tulis. Khani tadi dia kena tulis. Jadi dah pandai kena tulis. Wal yumlil ladzi alaihi alhaq. Orang yang menanggung hak tadi, maknanya orang hak buta. Orang hak buta tu dia kena baca, kena rencanakan kepada penulis bahawa saya telah buta dengan si fulan tadi sebanyak RM1,000 akan dibayar hujung tahun ni, hujung Disember, 31 Disember. Mana butiran tu walium lili, mana diktat baca ke dia. Maknanya orang buta yang menanggung hutang tadi, dia kena baca supaya pencatat tu tulis. Itu tanggungjawab dia. Itu hukum yang ketiga. Dia kena sebut butiran hak dia buta kepada khani tadi, supaya khani dapat catat. Waliyattaqillah rabbah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, pesanan Allah Ta'ala. Wala yabkhas minhu syai'a, jangan dia kurangkan. Mana kalau barang hak dia ambil tu harga RM5,400 RM22. Jangan dia bunda kita gini RM5,400 jadi hak 22 ya tu kena sebut 20 sen, jangan kurang. Sikit pun jangan kurang, kena tepat. Kemudian ni masalah wakil. Fa in kana allazi alaihi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil ajli. Ni masalah orang hak buta tadi. Kalau orang buta tadi, dia orang hak tak berapa cerdik. Adalah buah tak cerdik dia tu. Tak sempurna akal dia. Aw dha'ifa, ataupun dia sudah tua. Kalau dia tua, dia perlukan kepada wakil, lawyer ke? Tak, lawyer hak lain pula lah. Dhaif ni dia dua. Dhaif kerana tua satu, dhaif kerana budak. Tak balik lagi. Katalah anak yatim, anak yatim. Anak yatim ni dia perlukan kepada gapo. Jadi wali dia tu lah. Boleh terlibat. Aula yastati', ataupun dia ni tidak mampu nak membacakan hak gapo butiran, mana dia bisu. Dia bisu, tak boleh nak kecek, ataupun dia gagap. Tak boleh kecek. Ikutlah sebab apa tak boleh kecek, kerana berbeza bahasa ke. Tak. Maka hak pandai tu, hak wakil tu tadi dia kena tu bacakan. Falyumlil waliyuhu, wali dia tu kena tolong diktat, rencanakan gapo hak dia buta tu bil adli, dengan cara yang adil. Kemudian hukum yang keempat, wastashhidu syahidaini min rijalikum, hendaklah kamu cari saksi dua orang daripada lelaki di kalangan kamu. Di kalangan kamu ni, kum tu padanya kamu orang beriman, kena cari saksi orang beriman, tidak orang kafir. Itu hukum saksi, hukum yang keempat. Kemudian lanjutan lagi, dia panggil tafriq. Kalau kita ngaji fiqh ni dia tafriq, pecahan. Tafriq dia
Fa illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada dua orang lelaki tadi, macam mana nak buat? Fa rajulun wa imra'atan, hendaklah ambil seorang lelaki dan dua orang perempuan. Mimman tardawna minasyuhada, hak mana yang kamu senangi, maknanya agama mereka tu kamu percaya, kamu sikoh terhadap dia, kamu yakin peribadi dia, maka ambillah dia sebagai saksi. Ambil seorang lelaki dengan dua orang perempuan. Supaya apa? Hikmah dia, dua orang perempuan, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau seorang tu tak ingat, seorang wanita tu tak ingat, maka dia akan diperingatkan oleh seorang perempuan satu lagi. Cuma orang hak liberal ni dah, orang-orang moden ni kata Islam ni, dia kata perempuan ni separuh lelaki. Dia sebenarnya maksud hak boleh kita fahami daripada ayat ni, syariat ni dia tak boleh bebankan wanita dengan tugas kesaksian di mahkamah perbalahan. Sebab kalau beban, dia jadi macam dia mudah terkesan dengan suasana tekanan macam-macam. Mana patutnya tidak diheret, dibebankan wanita tu menjadi saksi, berat menjadi saksi ni. Sebab itulah kita baca dah ayat sebelum pada ni dah. Orang hak pandai nulis tu jangan dia buat berat, nak mari tulis. Begitu juga bawah tu kita akan baca hak mana jadi saksi ni jangan dimudaratkan, diugut macam-macam. Sebab bila jadi saksi dia boleh terdedah kepada bahaya. Sebab menjadi saksi ni bebanan sebenarnya. Jadi syariat tak bebankan wanita sehingga dia terlibat dengan persaksian. Tetapi kalau tak ada lelaki, tak ada arah, dia kena mari dah. Jadi dia mari tu dua orang gagah sikit, muka sama-sama dia. Dia suasana pada zaman Nabi tu perempuan dia tidak terlibat mana dalam urusan dua rumah ni seperti mana zaman sekarang. Hukum yang kelima, wala ya'bas syuhada idza madu'u. Janganlah orang yang memberi saksi tadi dia tahu dah, dia enggan mari memberi saksi bila mana dia dipanggil. Tu kita kata wala ya'ba ni mana ada juga orang ngelik ni nak jadi saksi. Sebab itulah perempuan tidak dibebankan menjadi saksi. Kalau dia kena juga jadi saksi, kena dua orang. Itu hukum yang kelima. Orang yang memberi saksi ni dia kena bersedia mari, jangan dia ngelik, ngelak. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Ini pelengkap kepada hukum yang pertama. Balik semula pada hukum yang pertama, pelengkap dia. Janganlah kamu jemu, wahai penulis-penulis, untuk kamu tulis sama ada betul-betul kecil ataupun besar. Tulis tu sampai tempoh dia. Maknanya kakek tulis. Memanglah kerjaan kita. Jadi orang yang jadi penulis khani tadi, dia kena tulis. Jangan dia jemu nak tulis besar ataupun sikit ataupun banyak. Sebab apa? Sebab faedah yang besar kalau tulis hutang dengan lengkap. Faedah yang pertama, zalikum aqsatu indallah. Pertama sekali faedah dia itu lebih adil di sisi Allah Taala. Adil itu sebab ada balah. Ni kita buka fail kita. Ni dokumen dia ni. Dokumen hak cetak pun ada, hak PDF ada sebelum hilang. Tak ada. Boleh tunjuk. Wa aqwamu lisyahadah, dan lebih lurus, lebih teguh untuk keterangan saksi. Maknanya saksi yang memberi penyaksian bila ada ketah tadi, ada fail tadi, sedaklah dia. Ni ada butiran-butiran. Jadi bila berhutang, orang yang memberi hutang, yang berhutang, penulis, lepas tu saksi. Ramai juga ni. Dah. Ramai juga ni. Faedah yang ketiga, wa adna alla tartabu, dan lebih hampir. Faedah yang ketiga, lebih hampir daripada kamu ni tidak jadi ragu. Yakin, tenang, sedap. Jadi kalau balah dah, boleh jumpa lawyer. Lawyer pun waktu big fire ni, pak awak hutang. Sikit ada dalam book ledger ke.
illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahun alla taktubuha. Ulat lagi masalah tulis. Mana penting tulis ni? Kecuali maknanya kalau kamu tak saya tulis boleh ada. Lagu mana? Bila mana perniagaan itu jual beli itu adalah hadirah secara tunai. Allah lalu piti. Tak saya tulis tak apa, tak saya resit tak apa. Dapat kau nak beli nasi khabu 3 buku. Tak kiralah nak tulis resit. Tak. Boleh kalau mutak-mutak tak saya tulis. Kamu nak tulis pun tak apa. Minta B makan nasi khabu sana. Tak. Nak claim. Tak apa. Tak saya tulis. Tak apa juga. Jadi kelonggaran untuk tidak menulis bab hutang ni ataupun jual beli ni iaitu kalau perniagaan kamu secara tunai tudiru naha yang kamu jalankan sesama kamu tak payah tulis pun tak apa, tidak berdosa. Kemudian pelengkap kepada hukum yang keempat. Hukum yang keempat balik tadi hukum ke saksi. Wa ashhidu iza tabayatum. Dan hendaklah kamu ada saksi bila mana jual beli. Penting juga sebab nak tengok keadaan barang tu. Barang tu dah keadaan molek ke tidak semasa penyerahan. Kemudian pelengkap kepada hukum yang keempat, yang kelima. Wala yudarra katibun wala syahid. Janganlah dimudaratkan. Janganlah diberi ancaman. Maknanya hendaklah kamu melindungi. Jangan biar terdedah penulis ni dan juga saksi daripada dia terdedah kepada kemudaratan. Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum. Kalau kamu mengancam menyebabkan mudarat kepada penulis dan juga kepada saksi ni, itu adalah perbuatan fasik, luar daripada ketaatan. Tidak bertepatan dengan naluri fitrah, bercanggah dengan uruf masyarakat. Kalau kamu mengancam keselamatan pemberi saksi dan juga penulis. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dalam bab ni memang kita kena bertakwa kepada Allah Taala, beringat dalam bab harta ni. Wa yu'allimukumullah, dan Allah Taala mengajarkan kepada kamu. Maknanya apa? Wa yu'allimukumullah, bertakwalah pada Allah Taala. Maknanya kamu kena patuh perintah-perintah ni. Wa yu'allimukumullah. Allah Taala lah yang ajarkan kepada kamu hukum-hukum ni. Jadi hukum-hukum ni Allah ta'limul kitab, ketetapan daripada Allah Taala yang Allah Taala ajarkan kepada kamu, maka kamu kena buatlah. Jadi takwa tu tadi dengan cara kamu belajar. Takwa kamu macam mana kamu dapat bertakwa pada Allah Taala, yakni hukum yang Allah Taala ajar pada kamu ni dah. Dengan ada berapa hukum di sini? 5. Dah. Jadi kamu belajar hukum tadi, kamu laksanakan, barulah kamu jadi orang bertakwa kepada Allah SWT. Kamu dapat baiki urusan muamalat kamu. Wallahu bikulli syai'in alim. Sebab kena bertakwa ni, sebab Allah Taala Maha mengetahui. Begitu juga Allah Taala Maha mengetahui, maknanya hukum manakah ia dapat menjamin keadilan untuk kamu ni. Sebab itulah Allah Taala syariatkan hukum ni, sebab dia lebih mengetahui. Ala ya'lamu man khalaq. Dia yang mencipta kamu, dia yang mengetahui tentang kamu tu. Seperti mana Allah Taala sebut dalam surah Al-Mulk. Kemudian hukum yang keenam, hukum yang keenam, lanjutan daripada tadi. Hukum yang keenam ni itu berkenaan dengan gadaian. Jadi butan ni kalau tempat sendiri tak apalah, orang kenal kita, orang percaya. Maknanya asalkan ada kertas sekeping dah, boleh saing, boleh tanda apa, orang percaya. Ni masalah bila tak ada orang kenal kita. Bila orang tak kenal kita ni, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Sekiranya kamu berada dalam musafir dan tidak ada siapa yang dapat jadi penulis kepada kamu, kamu tidak menemui penulis untuk kamu ni, maka hendaklah kamu sediakan barang yang digadai, yang dipegang oleh pemberi hutang, cagaran. Cuma di sini
Adakah gadaian ni dia hanya boleh ketika musafir? Jawapannya tidak, boleh. Musafir pun boleh, tempat bermukim pun boleh juga. Sebab apa? Sebab illah illah kepada kena apa, illah dibenarkan ada gadaian ni, iaitu bila mana tak ada khani, tak ada pencatat. Itu illah dia. Bukan illah tu kerana musafir dengan arti kalau tempat sendiri tak boleh gada. Tidak. Illah dia sebab tak ada orang yang dikenali yang sanggup menjadi penulis, yang sanggup menjadi saksi. Jadi hak saksinya gapo? Bagi hak kita ada. Jarolet lah. Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatahu waliyattaqillaha rabbah. Kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang, mana kalau dia yakin, tak apa, saya percaya pada awak orang beriman walaupun kita tak kenal, tapi bila dia percaya dah, jadi pada ketika tu tak perlulah surat saksi dan barang gadaian. Maka hendaklah orang berhutang tadi, orang terima, orang mempercayai dia tu, dah, orang sudah percaya pada dia, janganlah dia ambil kesempatan pula. Maka hendaklah dia pegang benda tu, pegang hutang tadi sebagai amanah, dan dia niat nak bayar semula. Sebab orang berhutang ni dia dikira sebagai pencuri. Kalau dia masa dia berhutang tadi dia tak ada niat pun nak bayar, dia niat tak bayar, dia dikira sebagai pencuri. Jadi walaupun orang sudah percaya pada dia dengan beri hutang tanpa perlu pada surat, tanpa perlu pada saksi khani, dah. Jadi dia jangan ambil kesempatan, tetapi naklah dia pegang benda tu sebagai amanah. Sampai waktu dia kena bayar. Sebab apa? Itu takwa dia kepada Allah Ta'ala. Wala taktumus syahadah. Ni hukum yang ketujuh. Jadi kalau muamalat tadi memerlukan kepada saksi, orang yang memberi saksi tadi jangan dia menyembunyikan persaksian. Hang mana terlibat tengok tu, hendaklah dia tampil ke hadapan memberi keterangan. Jangan jadi macam umat Yahudi yang selalu menyembunyikan saksi ni. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Sesiapa yang menutup saksi ni, dia je jenis pesen orang yang dosa hati dia. Maknanya gapo-gapo tak boleh harap. Pesen dia busuk hati, jahat hati. Jadi kalau benda kecil ni dia tidak dapat memberi persaksian, apatah lagi persaksian agama ni. Tentang agama Allah, tentang ayat-ayat Allah, jauhlah dia tidak dapat memberi persaksian tu. Maknanya tidak tasir nak menyatakan kebenaran. Itu susuk kebenaran, susuk apa? Persaksian. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu buat. Kemudian penutup surah ayat 284 dan 286 sampai 284, tiga ayat terakhir ni, ini penutup surah. Penutup surah Baqarah, dia hampir sama dengan pembukaan surah Fatihah. Penutup surah Baqarah hampir sama dengan pembukaan surah Fatihah. Pembukaan surah Baqarah hampir sama dengan penutup surah Fatihah. Ada dekat-dekat. Dari segi hidayah untuk orang muttaqin, itu ada kaitan dengan siratal mustaqim kita minta di awal, di akhir surah. Jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ni semua ni milik Allah, sebab Allah Rabbul Alamin. Ma fis samawati wa ma fil ard ni alamin lah. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada kita, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, segala apa yang ada di langit-langit dan bumi ni milik Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala yang mentadbir, yang mengatur. Orang beriman kena letak situ, milik Allah Ta'ala belaka. Ni orang panggil tauhid fit tasarruf, tauhid dalam pentadbiran, tauhid rububiyah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Kalau kamu sembunyikan, ni tauhid fil ilmi, tauhid ilmu ghaib. Ilmu ghaib ni orang lain tak dapat, Allah Taala tahu. Kalau kamu sembunyikan dalam diri kamu ataupun
apa yang kamu nyatakan. Wa in tubdu wa in tubdu, apa yang kamu nyatakan yang terbuku dalam hati kamu atau kamu sembunyikan dalam hati kamu, yuhasibkum billah, Allah Taala akan hisab kamu. Hal ini apa? Maliki yaumiddin. Allah Taala hisab. Bila Allah Taala hisab, balas. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Jadi sebelum Allah Taala balas, Allah Taala hisab dulu, kira, audit dulu. Kemudian macam mana Allah Taala hisab muhasabah kita ni? Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Taala boleh bila dia hisab ni, sebab itulah bila Allah Taala hisab ni, hisab yang berat. Syadid tu. Jadi dia akan memaafkan orang yang dia kendaki. Maknanya ada dosa dalam kiraan Allah Taala tu, Allah Taala kira dalam amalan manusia tu ada dosa, Allah Taala boleh ampunkan. Wa yu'adzibu man yasha, dan dia boleh azabkan. Sebab ada dosa Allah Taala boleh maafkan, dia ada dosa Allah Taala boleh azab. Tu muhasabah Allah Taala. Jadi orang beriman kena takut, kena ikhlas, berwaspada dalam amal dia. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Taala Maha berkuasa. Allah Taala boleh nak memaafkan, boleh nak mengazabkan, boleh juga. Kemudian ini berkenaan dengan keimanan orang beriman hak sebenar-benarnya, cara beriman hak sebenar-benarnya. Jadi hak ni dia ada kaitan dengan ayat yang ke 345 345 Baqarah ni. Jadi penutup Baqarah ada kaitan dengan awal dia. Yang gitu Quran. Surah-surah tu biasanya lagu tu. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah beriman Rasul itu dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, wal mu'minun, dan juga orang beriman juga seperti mana Rasul. Jadi kalau kata Rasul ni Nabi Muhammad, wal mu'minun tu siapa dia? Sahabat. Jadi sahabat beriman seperti mana Nabi beriman. Lagu mana cara beriman mereka? Sahabat dengan Nabi ni kullun amana billah. Semua mereka tu sahabat Nabi dan sahabat beriman dengan Allah. Jadi kita ni kalau kita rasa kita mukmin juga, maka kita kena beriman seperti mana imannya sahabat. Ini kena tengok balik ayat 137 tanda ayat 137. Jadi cara beriman dengan Allah wa malaikatihi, semua malaikat-malaikat. Jangan jadi macam Bani Israel tolak Jibril. Syiah tolak Jibril juga. Wa kutubihi, kitab-kitab terima belaka. Wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Terima belaka tanpa membeza-bezakan antara rasul. Kita umat wasata, terima Nabi Musa, Nabi Isa. Wa qalu, jadi Allah Taala nukilkan, hikayatkan kata-kata sahabat sebagai pujian. Wa qalu ni pujian kepada sahabat. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kita ni dengar dia taat. Mana kita dengar arahan-arahan Allah Taala melalui Quran, arahan Nabi melalui hadis. Wa ata'na, kita patuh, kita laksanakan. Ni usul amalan kita. Dengar, mana belajar, ikut wahyu sunnah Nabi, dia taat, amal buat dengan patuh, tanda sebagai hamba. Dalam keadaan beramal tadi, ghufranaka rabbana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami. Maknanya dalam melaksanakan perintah-perintah ni, hak kami janji nak buat, kami janji nak taat, ada juga hak kami terlanggar. Jadi ampunkanlah ya Allah. Itu aku janji orang beriman, janji untuk taat. Jadi kalau hak tak taat tu, minta keampunan daripada Allah Taala. Wa ilaikal masir, dan kepada engkau aku kembali, maknanya akhirat. Maknanya orang beriman ni dia tertanam dalam jiwa dia tu iman kepada akhirat sebagai pertemuan dia kepada Allah Taala, pertemuan dia dengan Allah Taala. Jadi dia tidaklah seperti mana Bani Israel, sami'na wa asaina. Kemudian
Orang-orang beriman ni dalam aku janji dia tak kecek agah, tak kecek saja. Dia sertakan dengan doa, minta taufik daripada Allah Taala. Jadi ayat 286 ni doa supaya dapat menyempurnakan tanggungjawab agama. Jadi kita kata sami'na wa ata'na, mana berjanji untuk dengar dan taat. Lepas tu minta keampunan daripada Allah Taala hak mana tak dapat taat. Dah. Kemudian ayat di sini, celah-celah tu dia ada usul. Ada usul kaedah dalam melaksanakan agama ni. Maknanya umat wasata yang menjadi syuhada ala nas ni, yang membawa agama sampai ke hari kiamat ni, dia kena bawa tanggungjawab agama. Jadi Allah Taala memberi pedoman. Dan ini sebenarnya anugerah Allah Taala. 3 ayat akhir ni anugerah Allah Taala kepada orang beriman. Penutup Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hakikat kepada taklif. Mana Allah Ta'ala tidak membebankan satu jiwa pun melainkan dengan kemampuan dia. Hak mana dia boleh buat lah. Hak mana dia tak boleh buat, Allah Ta'ala tidak paksa. Hak Allah Ta'ala perintahkan supaya kita buat tu, memang hak kita boleh buat. Kalau tidak, dia tak suruh. Semaya 5 waktu. Kalau semaya 5 waktu ni beban pada kita, tentu Allah Ta'ala tak akan suruh. Kalau puasa ni menyebabkan mudarat kita mati, tentu Allah Ta'ala tak suruh. Jadi bila Allah Ta'ala suruh tu, maknanya kena dah lah kemampuan kita. Jadi la yukallifullah ni, ini perincian kepada wa in tubdu dengan wa in tukhfu tadi. Sebab kadang-kadang kita ni terlintas dalam hati kita ni macam-macam. Jadi adakah dikira berdosa? Tak. Kalau kita terdetik nak buat benda baik, keazaman, dapat pahala. Tapi kalau kita terdetik nak buat kejahatan, dikira dosa ke tidak? Dia ada tu. Ada. Jadi Allah Ta'ala tidak bebankan kita melainkan dalam upaya kita. Laha ma kasabat, seseorang itu mendapat pahala atas apa yang dia usahakan daripada benda baik. Kasabat tu benda yang baik. Wa 'alaiha maktasabat, dia menanggung dosa atas usaha kejahatan dia. Iktasabat tu makna dia nebeng buat jahat. Sebab nak buat jahat ni payah kalah. Doa orang lagi, doa sahabat lagi, doa orang beriman lagi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, Allah Ta'ala ajar ni. Wahai Tuhan kami, janganlah kamu kira sebagai salah kami ni sekiranya kami lupa ataupun tersalah. Maknanya syariat kita ni, kalau kita salah, kita terlupa, tak apa. Kita termakan masa puasa, tak apa, tak batal. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah bebankan kepada kami hukum-hukum yang berat, bebanan yang berat seperti mana kamu telah bebankan kepada kama hamaltahu ala alladhina min qablina, kepada orang sebelum daripada kami, umat Yahudi dahulu. Tak. Kita minta dengan Allah Taala dari segi hukum-hukum ni jangan berat menimpa kita. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, dan janganlah engkau bebankan kepada kami sesuatu yang di luar daripada kemampuan kami untuk pikul. Hal ini merujuk kepada ujian musibah yang menimpa kita. Maknanya ya Allah, jangan uji aku ni dengan musibah aku tak tanggung. Sebab bahaya ni, mari musibah berat dah. Kemiskinan, kepapaan, muflis dah. Sebab boleh berubah sementara tula iman seseorang. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala, jangan uji kita ni dengan ujian yang berat. Wa'fu anna, maafkanlah kami ni atas hak tersilap tadi. Wa'fu anna atas hak tersilap, hak terlupa. Waghfir lana, ampunlah kami ni kalau perintah-perintah tadi hak dilaksanakan tu kita tak buat. Warhamna, rahmatilah kami, maknanya rahmatilah, sialah kepada kami, jangan bebankan kami dengan ujian yang berat. Anta maulana, engkaulah pelindung kami. Fansurna, bantulah kami alal qaumil kafirin, dalam berhadapan dengan orang-orang kafir. Mana ni isyarat bahawa umat muslimah ni, umat muslimah, umat wasata, umat syuhada ni, mereka bukan hanya saja bukan setakat melaksanakan hukum ibadat, hukum muamalat, jual beli, tapi hak ujung ni isyarat bahawa umat muslimah ni dia akan berhadapan dengan musuh, kena berjihad.
Sebab itulah kita minta dengan Allah Ta'ala pertolongan mengalahkan orang kafir. Sebab umat ni dia akan berjihad sampai kiamat. Jadi Allah Ta'ala ajar pada orang beriman supaya berdoa diberi kemenangan lawan orang kafir. Jadi kalau kita duduk sekali dengan orang kafir orang panggil kafir zimmi, kita tak balas dengan dia, tak perlu kita nak minta pertolongan Allah Ta'ala nak lawan dia tu. Kalau dari segi jihad perang. Sebab amal. Ni isyarat pada kita bahawa kita dengan orang kafir ni ada kafir harbi, kafir yang melancarkan macam-macam kejahatan kepada orang beriman ni. Jadi kita minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jadi di sini umat wasata dia kena ada dalam jiwa dia tu jihad. Sebab itulah doa kemenangan ke atas orang kafir. Itulah habis kita hari ni surah Baqarah. InsyaAllah mudah-mudahan surah yang panjang ni dah merangkumi keseluruhan dah. Kalau kira surah Baqarah ni semua hukum hakam syariat tu ada. Kalau kita belajar fiqh ke tasawuf ke tauhid ada dah. Cuma asah lah. Jadi pegang Baqarah ni maknanya lengkap dah. Tapi bukan kata kita berpada dengan ni tidak, kena belajar, tapi surah Baqarah ni penting. Islam yang sempurna ada dalam surah Baqarah. Dan insya-Allah kita akan masuk esok subuh esok insya-Allah surah Ali Imran. Pasangan kepada surah Baqarah, pelengkap. Jadi setakat itulah apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan yang hamba. Aku li qauli hadza wa sallallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ambil surah lain tak boleh. Takut tak ada habis. Surah Ali Imran. Lemon ni ayat begini.